Hai, hari ini pada hari Ahad bertarikh 29 November tahun 2020. Harap murid-murid semua dalam keadaan sihat, sejahtera, dapat mengikuti kelas yang cikgu hendak berikan pada hari ini. Kali ini kita akan masuk tajuk pengurusan kehidupan KSSR tahun 5. Okey, sila rujuk video yang cikgu hendak terangkan ini ya. Tajuknya iaitu Malamku Indah. Cuba cari dalam buku teks ada Malamku Indah ya, unit 4. Jadi kita buka terus ke buku kerja ya. Tapi buku teks yang kamu ada itu tolong jadikan rujukan ya, rujukan. Cikgu tidak memiliki buku teks disebabkan buku teks yang ada adalah limited, terhad. Jadi mana yang ada tu boleh rujuk di dalam video ini ataupun di dalam buku teks sebagai rujukan. Ingat semula tajuknya adalah Malamku Indah unit 4. Okey, kita terus ke buku kerja. Okey. Hari ini cikgu nak terangkan apakah alatan dan bahan untuk membersih bilik tidur ya. Untuk membersih bilik tidur ya. Okey, yang pertama adalah iaitu vacuum ataupun hampagas, pembersih vacuum pembersih vacuum. Ada orang panggil hampagas, mesin hampagas. Ataupun dipanggil pembersih vacuum. Okey, ini digunakan untuk menyedut habuk di atas lantai dan juga karpet karpet yang kebu lembut itu jika tak dibersihkan, habuk akan senang-senang terperangkap dan terkumpul dan akhirnya akan menyebabkan kita tidak selesa, gatal-gatal hama-hama suka ke atas karpet yang lembut-lembut tu Jadi inilah fungsi dia. Dengan adanya vacuum boleh membersih permukaan lantai, terutama iaitu permukaan lantai yang ada karpet yang berbulu-bulu itu gunakan mesin ini untuk membersih habuk-habuk yang ada. Okey, seterusnya alatan dan bahan yang kita perlu ada adalah kain lap. Ini adalah gambaran kain lap lah. Tapi kamu semua tahulah kalau kita panggil kain buruk, tapi kat sini kita panggil kain lap. Digunakan untuk mengelap apa-apa kekotoran di celah-celah yang sukar menggunakan tangan kita sahaja. Pastikan bersih sebersih-bersihnya. Jika kain lap itu sudah kotor, hendaklah kamu pergi bersihkan dahulu dan ulangi semula di kawasan permukaan yang kotor menggunakan kain lap ini Okey, seterusnya alatan kebersihan untuk bilik tidur. Ini adalah mesin ataupun alat pewangi. Alat pewangi bilik pewangi bilik. Dia ni biasanya automatik. Dia ada timer dia untuk memicit. Dia akan nampak ada corong situ, ada micit. Dia akan mengeluarkan bau yang harum. Pelbagai bau yang kita boleh pilih di dalam pasaran yang ada Antaranya itu bau lavender, bau apple, bau citrus. Itu contoh-contohlah. Jadi kamu boleh pilih mengikut kesukaan kamu, bau apa yang kamu suka. Ini akan meningkatkan lagi aroma bilik dan keadaan yang selesa Ini adalah cikgu ulang semula, ini adalah alatan dipanggil pewangi bilik. Okey, seterusnya ni alamak, kita tengok sini. Ini dah. Ini kalau kita tengok ni, kalau kita baca balik apa label dia adalah pencuci lantai. Pencuci lantai, sabun pencuci lantai Okey, gunakan mop yang ada pengelap tu.
kita cuci lantai, kasih bersih, terutama jubin-jubin ataupun mamar-mamar ataupun mozaik yang cantik-cantik tu, cuci dengan pencuci lantai ini supaya dia bersinar, bersih dan tidak berabuk. Okey, seterusnya ini adalah bahan bahan untuk mencuci lantai. Okey, seterusnya adalah ini kayu mop. Tadi kita dah cerita pasal bahan. Dengan menggunakan kayu mop ini, mop ni, dengan menggunakan mop ini kita boleh bersihkan permukaan bukannya tadi pembersih lantai tadi kita tuang macam tu. Tak, kita kena gunakan mop untuk meratakan dan membersih dan mewangikan lantai tu. Sebenarnya ada pewangi juga sebenarnya lantai ni, cuma dia tak tahan lama lah. Okey, ini adalah mop mop. Okay, seterusnya adalah dipanggil ni berbulu-bulu, ni panggil bulu ayam. Bulu ayam ni mana-mana tempat celah-celah yang rendah tu kita boleh gunakan untuk membersihkan habuk-habuk yang ada habuk-habuk tu. Kenapa perlu bersih habuk-habuk? Kadang-kadang habuk ni lekat, dia akan memburukkan permukaan. Jadi kita kena gunakan bulu ayam ini untuk membuang atau menghindarkan daripada habuk-habuk yang melekat di dinding, di celah-celah tingkap, di mana-mana bahagian permukaan yang sukar untuk kita bersihkan. Okey, seterusnya adalah kamu tengok sini adalah ini adalah penyapu. Penyapu ini macam biasalah membersih lantai. Sebelum kita mop, kita perlu sapu dahulu supaya tiada sampah-sampah, habuk-habuk yang besar-besar tu tertinggal di atas lantai. Jadi memudahkan kita mengemop. Seterusnya okey, akhir sekali adalah pencuci cermin. Okey, pencuci cermin ni ini kalau cermin kita kotor, ada watermark ataupun tanda air ataupun kotor habuk-habuk tu, ataupun contingan ke, boleh gunakan pencuci cermin ni supaya dia kilat cermin tu dan juga bersih. Ini perlu dilakukan supaya bilik kita bersih, tiada lagi cermin-cermin tu tanda tapak tangan semua tak ada. Kadang-kadang tapak tangan suka kita tak perasan, bila kita tengok daripada jauh nampak tapak tangan tu melekat. Jadi gunakan pencuci cermin ini untuk membersihkan cermin supaya tiada tanda-tanda ataupun habuk-habuk di atas permukaan cermin. Okay, sekian saja, itulah alatan dan juga bahan yang perlu kamu tahu untuk membersih, mengindahkan, mewangikan dan lesakan diri kamu di dalam bilik tidur kamu. Pastikan bilik tidur kamu bersih, sebersih-bersihnya dan selesa untuk kamu beristirahat. Okey, sekian saja kali ini. Terima kasih. Bye-bye.